internationally relevant. Baik, dan pagi ini masih lagi kita bercakap tentang kecemerlangan. Bila bercakap dengan orang-orang cemerlang ni memang seronok lah sampai. Kita juga ingin kongsikan dengan anda ulang tahun ke-25 IKIM yang mana tidak lama lagi akan mengadakan satu karnival yang dapat mendekatkan lagi IKIM dengan masyarakat. Di studio pagi ini kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Azizan Baharudin, Ketua Pengarah untuk IKIM, dan juga Puan Fairuz Haji Nordin, penyelaras karnival untuk penerbit rancangan kanan IKIM. Untuk Institut Kefahaman Islam Malaysia, ya, 25 tahun sudah. Lama birthday tu, tu pada quarter jubilee Datuk, Datuk. Untuk sambutan kali ini, apa antara tarikan yang dilakukan dalam karnival sambutan nanti? Okey, karnival ni saya rasa bertujuan untuk mendekatkan IKIM kepada masyarakat dan kepada berbagai penelitian yang membolehkan masyarakat melihat sebenarnya bagaimana Islam itu relevan kepada kehidupan seharian. Kita bercakap tentang isu-isu realiti semasa, ya. Tetapi persoalannya how do we make, macam mana kita nak buat Islam itu jelas memberikan solution. Jadi Puan Haji Fairuz, beliau adalah penerbit kita kata senior di IKIM FM dan beliau mempunyai formula-formulanya sendiri, ya, dalam bentuk program-program yang saya rasa agak unik. So mungkin ratings IKIM FM juga insya-Allah membanggakan juga, ya. Apa antara program yang menjadi tarikan sehingga kini? Okey, kalau untuk pendengar-pendengar kita, selalunya mereka nantikan untuk program-program bersama dengan Ustaz dalam segmen Usrah, Usrah Nurani kita, dan juga saya kira banyak program yang peringatan untuk kita bersama segmen Mauizati, semuanya ke udara pada segmen atau ke udara pada waktu prime time lah, insya-Allah. Kalau boleh saya mencelah, program-program kami ini bersifat mengupas, tabayun, explaining. Kalau kita kata ada program Usrah Nurani, dia bersifat psychological. Maknanya kita melihat apakah emosi manusia, bagaimana manusia menangani emosi dia, memahami emosi dia dari perspektif spiritual. So kita sangat bersyukur, kan, kita mempunyai sahabat di radio itu, ustaz-ustaz kita yang boleh mengupas. So saya rasa itu yang boleh kita tambah nilai atau nilai tambah program-program keagamaan, dan kita berharap itu akan dapat kita tingkatkan lagi, ya, dan semua orang boleh memberi input itu. Untuk sambutan tahun ini, berapa hari karnival itu akan diadakan? Apakah sehari saja ataupun ada berapa selang? Puan Haji? Untuk tahun ini insya-Allah 3 hari. Mula Jumaat kita dah mulakan untuk kata kenduri kita lah, bermula 31 hingga 31 Mac sampai 2 April, Jumaat sampai hari Ahad, insya-Allah. Lokasi di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan kita ada majlis pelancaran expo dan karnival kita oleh pengurusi kita yang amat berbahagia, Tun Abdullah Ahmad Badawi. Dan kita rasa kita banyak program yang menarik keluarga, kan? Ya, dan juga kita ada booth, kita ada petak-petak jualan yang banyak yang telah alhamdulillah mendapat sambutan yang baik. Dengan lain perkataan, kita nak meraihkanlah, ya, dalam zaman di mana kita sebenarnya menghadapi berbagai situasi di dunia kita. Kita juga mungkin, ya, di kesempatan ini nak mewar-warkan, kita akan ada dikunjungi oleh seorang tokoh, Syekh Dr. Umar Farouk Abdullah. Beliau akan beri satu syarahan umum, Why Religion Matters. Dan ini terbuka kepada semua. Sebab saya rasa fundamentally hari ini kita mungkin kurang didedahkan kepada hakikat bahawasanya keagamaan ini sesuatu yang sangat saintifik. Dia sangat dekat dengan fitrah kita, dan fitrah itu boleh dikupas secara saintifik dan secara yang sangat logikal dan menggunakan akal. So mungkin sedikit mengenai beliau ini. Beliau ini adalah seorang tokoh agama Islam yang kita kata dalam senarai 500 teratas. Among the 500 paling berpengaruh di dunia, dan berpendidikan Timur dan Barat, Islam dan Western tradition, keluaran Universiti Cornell, keluaran Universiti King Abdul Aziz Jeddah. Itu semua Ivy League punya universiti. Ivy League Membawa University. saya kepada soalan saya, Prof. Datuk, ya. Semalam saja di media antarabangsa habis kecoh dihebahkan tentang larangan memakai hijab itu merupakan sesuatu yang bukan salah di Eropah. Katanya bukan diskriminasi secara langsung. Itu menunjukkan satu lagi Islamofobia. Orang takutkan dengan satu disiplin dalam agama. Padahal mereka
barangkali tidak mahu mengakui wanita berhijab juga cemerlang dalam bidang masing-masing dan boleh membantu ke arah ekonomi. Betul. Bagaimana IKIM yang juga saluran media barangkali dapat membetulkan, bukan di kalangan Islam, kita tahu bagaimana penting itu, tapi untuk masyarakat yang bukan Islam dan masyarakat antarabangsa, bagaimana nak membetulkan persepsi? Terima kasih soalan itu, saudari. Sebab semasa kita bercakap ini, IKIM sedang mengadakan satu macam bengkel ataupun seminar bagi orang-orang bukan Islam memahami Islam dengan lebih dekat lagi. Kumpulan Kristian yang juga diiringi oleh sahabat-sahabat daripada kumpulan Buddhis dan Hindu di Malaysia dan antarabangsa. Kita sedang menjelaskan kepada mereka konsep kenegaraan, konsep demokrasi, konsep justice, equality di dalam Islam. Islam ni sangat menekankan kita kata keadilan. Bahkan itu dituntut yang nombor satu daripada orang Islam ini. Jadi kita jarang boleh dapat mengadakan sesi-sesi berikut. Jadi IKIM bersyukur sangat kerana mempunyai satu keadaan di mana dan sumber-sumber di kalangan ahli-ahli akademik dan pendidik kita untuk melakukan itu. Dan kita sokong apa yang saudari sebutkan dan kita sedang mempertingkatkan program-program di radio dan juga digital TV IKIM supaya dapat ditonton dan didengar. Sekarang kita sudah boleh diakses di lebih daripada 100 negara di dunia. Saya online. Jadi kita ambil apa yang saudari sebut tadi sebagai suatu inspirasi juga. Kita akan fokus kepada beberapa isu sebegini dan kita memang scanning. Kita kena sentiasa melihat di sekeliling kita. Kita ada orang bercakap tentang sexual abuse di kalangan kanak-kanak kan baru-baru ini di PWTC baru selesai semalam. So insya-Allah hari ini kita akan pick up isu itu di dalam slot-slot tertentu di IKIM FM. Jadi terima kasih. Macam Puan Hajar bila melihatkan program-program yang ada dan juga barangkali persepsi yang diberikan oleh media barat, kalau Islam dia teroris. Begitu sukanya sampai nak travel pun susah. Betul. Jadi bagaimana kita dapat barangkali mengubah sedikit sebanyak keadaan ini? Kalau sebagai media sudah tentunya cara kita berperanan lebih dekat mungkin kalau kita dapat sampaikan sesuatu yang saya kira sebenarnya apa yang nak didengar oleh penonton ataupun pendengar sendiri. Sebab kadang-kadang isu ni dimainkan di media sekadar menakut-nakutkan ataupun bila dah tular begitu mungkin orang rasa macam betul atau realitinya sebegitu. Tapi peranan kita di IKIM FM saya kira salah satu daripada cara kita berdakwah kata secara tak langsung dengan segmen-segmen yang kita terbitkan, peranannya sangat besar khususnya untuk membimbing pendengar kita ke mana harus kita pergi, takut kita setakat mana ataupun bagaimana nak menghadapi Islamofobia itu sendiri. Saya kira IKIM adalah tempat yang paling sesuai sebab IKIM FM paling bertuah sebab di situ jugalah adanya akademisian ataupun tokoh-tokoh pendidik yang saya kira memainkan peranan yang penting di radio. Memang saya kira saluran yang betul ataupun media yang terbaik untuk kita berdakwah, insyaAllah. IKIM ni institusi penyelidikan dan para juga penyelidik untuk mengupas saluran radio Prof Datuk ini juga bukan platform untuk artis-artis yang ingin menyiarkan lagu-lagu mereka. Sebab kadang-kadang ada stesen radio yang ada unsur keagamaan main waktu maghrib je lah. Jadi bagaimana IKIM dapat meluaskan lagi portfolio mereka? Ya, Islam melihat muzik itu sebagai sesuatu yang diberi nikmat Allah beri kepada manusia. Dan dari sudut saintifiknya muzik itu adalah sesuatu bunyi yang bunyi yang teratur. Kalau bunyi-bunyi itu tidak diatur, dia jadi noise, jadi kebisingan. Jadi muzik itu sesuatu yang satu makhluk yang dicipta khas sebenarnya. Tapi kita tak pernah melihat sudut itu. Banyak tokoh-tokoh Islam misalnya menceritakan bagaimana muzik itu terapi kepada penyakit-penyakit. Imam Al-Ghazali sendiri pernah mengupas perkara ini. Jadi kita melihat muzik itu dalam cara yang baru dan bukan baru dari segi dia tu kita buat-buat, tidak. Maknanya dari segi yang mungkin tak pernah dikupas dan kita ada slot khas mengenai nasyid, mengenai carta lagu-lagu dan IKIM menerajui kita kata program-program di mana kita meraihkan kumpulan-kumpulan baru dan lama juga. Dan melalui muzik itu kita benar-benar boleh berdakwah sebenarnya. Dan dakwah di sini bermaksud jemputan kepada perkara-perkara yang baik, kepada berita baik mengenai manusia dan manusiawi. Dan insya-Allah dalam karnival kita ini kita akan ada konsert juga.
Ya, siapa jadi kita antara? jemput semua. InsyaAllah kita akan ada kalibaskers. Tak ada masalah untuk turut sama-sama dengan kita. Kita ada Intim, Dakmi, begitu juga Kebun Rabani, Otai kita lah tu. Semua A-lister. Baik, Jemput. Prof Datuk, persiapannya dari segi logistik parking kereta kat mana, laluan mana, mungkin boleh berikan gambaran semuanya kepada para pengunjung. disediakan dengan baik. Saya rasa kita ada poster yang kita juga cuba war-warkan di program kita pagi ini, dan semuanya itu telah dirancangkan dan akan di-execute, kita kata. Kita akan ada pegawai yang akan memberi panduan. Boleh saya berikan kepada para penonton, boleh kita tunjukkan. Jadi berbaki beberapa hari saja lagi, apa lagi yang dalam garis panduan untuk sambutan nanti? Saya rasa Hajar, kita bersedia sudah, dan kita sangat menanti saat ini, dan seperti kita katakan tadi, seperti yang saudari sebut tadi, bagaimana kita mendekati masyarakat. Saya rasa ini cara yang paling terbaiklah. Dan insya-Allah ada unsur perekonomian, ada unsur dakwah, ada unsur pendidikan, tarbiyah. Dan uniknya penganjuran kita bukan setakat IKIM saja. Kita juga ada rakan kerjasama macam Fama, dia turut akan menyumbangkan program. Siapa tahu masa tu kita nak masak dengan Fama. Begitu juga dengan Sheriff T, Majalah Asal untuk sama-sama dengan kita. Sebab kalau sebelum ni kita ada pertandingan mewarna saja, tak pernah dengan melukis dengan menggunakan pati teh. Kena datanglah. Jadi peserta. InsyaAllah. Ke-25 kali berulang tahunnya di Langkat Tunku, Off Jalan Tuanku Abdul Halim, Kuala Lumpur. Kita doakan terbaik untuk penganjurannya. Hashtag banyak-banyak gambar ya. Kita kongsikan. Dan bagi anda, sama-sama kita meriahkan dari 31 Mac hingga 2 April, dan jangan lupa penampilan khas oleh Dr. Umar Farouk Abdullah yang akan juga hadir untuk memberikan ceramah yang sangat bermanfaat. Selamat